Kebiasaan penyata keuangan ni kebanyakan perniagaan akan sediakan dalam tempoh perakaunan. Biasanya tempoh perakaunan perniagaan adalah setahun. Kalau perniagaan bermula pada 1 Januari, so penyata keuangan akan disediakan pada 31 Disember setahun. Sekiranya perniagaan itu bermula pada 1 Mei 2019, ini contoh 1 Mei 2019, jadi penyata keuangan kita akan sediakan pada 30 April 2020. Okey, tempoh perakaunan. Bila kita sebut penyata keuangan, ia terbahagi kepada dua sebenarnya. Pertama sekali adalah penyata pendapatan bagi tahun berakhir ataupun kita boleh sebut akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Bagi tahun berakhir. Tahun kenapa? Sebab kita akan sediakan dalam tempoh setahun. Okey. Bergantung kepada soalan. Ada soalan dia akan tulis sediakan penyata pendapatan. Awak ikut je soalan. Ada juga soalan dia suruh sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Sama je. Benda ni yang tajuk yang berbeza ni sebenarnya adalah format yang sama. Satu lagi, awak kena sediakan penyata kedudukan keuangan pada. Penyata kedudukan keuangan bagi murid-murid yang lama ambil akaun, ia merupakan kunci kira-kira tau. Tapi sekarang ni kita guna istilah baru, penyata kedudukan keuangan. Okey, awak kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi dulu, baru awak sediakan penyata kedudukan keuangan. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi ni kita kena sediakan supaya kita lihat prestasi perniagaan tersebut sama ada untung ataupun rugi bersih. Okey, dalam masa tempoh perakaunan iaitu setahun. Kemudian penyata kedudukan keuangan ni pula kita nak lihat dalam tempoh setahun tu aset bagaimana berada kedudukan keuangan dia. Liability pula bagaimana bertambah ke berkurang. Equity pemilik dari segi modal, ambilan dan untung tu bagaimana. So, semuanya dinyatakan dalam penyata kedudukan keuangan. Yang pertama, kita akan lihat akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Okay? Ataupun boleh dikenali sebagai penyata pendapatan. Tapi cikgu akan letak nama akaun perdagangan dan untung rugi ni. Sebab apa? Sebab cikgu hanya rujuk dalam buku teks tingkatan 4. Sebab dalam buku teks tingkatan 4, kalau tak salah cikgu bab 7 mulanya, semuanya dijelaskan dengan akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi untuk awak lebih nampaklah supaya nampak selari dengan apa yang telah diceritakan dalam buku teks. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, cikgu nak awak semua cari imbangan duga. Soalan-soalan yang ada imbangan duga. Imbangan duga ni dia merupakan senarai baki-baki akaun selepas penutupan ledger. Kalau yang tak belajar lagi tak apa, cikgu nak awak cari dulu imbangan duga. Carilah dia tulis imbangan duga. Dalam tu ada senarai-senarai akaun, ada belian, jualan, pulangan, ada belanja, ada hasil, dah ada senaraikan dan dia diasingkan debit dan kredit. Cari dulu soalan ni, kalau awak jumpa awak boleh lihat video yang seterusnya sebab kita akan buat satu persatu berdasarkan soalan. Cikgu tunjuk, awak pun sama juga buat akaun perdagangan ni. Kita sama-sama. Okey, cari dulu. Sekiranya tak jelas lagi, boleh rujuk dengan guru-guru awak semua.